Bernama Radio Stesen Berita Bisnes anda kembali untuk program Klinik Cukai bersama-sama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, dan topik minggu ini sangat menarik iaitu berkaitan dengan peniaga bijak. Tapi nak tahu juga apa kaitannya dengan penghantaran borang cukai dengan program Jom Klik Hasil 2020. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ini, kita bawakan kepada anda Encik Syamsul Sofian Ahmad Anwar, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Kelang, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Cik Syamsul. Waalaikumsalam. Okey. Baik, terima kasih bersama-sama dengan kami di Bernama Radio untuk topiknya iaitu peniaga bijak. Jadi mungkin tuan boleh jelaskan dengan lebih lanjutlah berhubung dengan topik kita hari ini. Okey, boleh. Terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada DJ yang bertugas iaitu DJ Raifah, dan terima kasih juga kepada pihak Bernama Radio kerana sudi memberikan slot pendidikan cukai kepada LHDN. Terima kasih. Okey, berkenaan dengan soalan Puan DJ tadi, Puan DJ DJ Raifah Ya, betul. Okey, sudah tentu topik kita pada hari ini ianya ada kaitan dengan penghantaran borang nyata cukai pendapatan yang dilakukan secara e-filing. Jadi EB adalah merupakan satu aplikasi penghantaran borang secara elektronik bagi kategori individu yang memperolehi sumber pendapatan daripada aktiviti perniagaan dan pendapatan tersebut adalah layak untuk dikenakan cukai. Jadi jenis perniagaan yang perlu menghantar borang secara elektronik adalah terdiri daripada perniagaan milikan tunggal ataupun sendiri dan perniagaan perkongsian. Jadi untuk topik kita pada minggu ini, kita akan membincangkan bagaimana peniaga boleh menjadi peniaga yang bijak dalam pengurusan cukai sebelum mereka mengemukakan borang nyata cukai pendapatan mereka. Okey, peniaga yang bijak dalam pengurusan cukai perlulah juga bijak dalam pengurusan percukaian. Mereka perlu memahami hal-hal yang berkaitan dengan percukaian serta tahu tanggungjawab dan peranan mereka sebagai peniaga dan juga pembayar cukai. Okey. Bila kita sebut tentang peniaga ni kan, macam kita sebut awal-awal tadilah tuan, bukan saja perlu bijak dalam uruskan kewangan dan perniagaan ni, tapi dalam menguruskan cukai ni. Kadang-kadang ada yang kata, kita tak simpan lah risik-risik, macam-macam lah alasan dan sebagainya. Jadi apa sebenarnya tanggungjawab seorang peniaga yang bijak dalam menguruskan percukaian mereka? Okey, terima kasih Raifah di atas soalan tersebut. Okey, sebenarnya membayar cukai pendapatan adalah satu tanggungjawab yang wajib dilakukan oleh setiap peniaga yang beretika. Bermaksud mereka tidak boleh culas kerana mereka perlu ikhlas dalam membayar cukai. Okey, semakin tinggi pendapatan yang mereka terima, maka semakin besarlah cukai yang ditanggung dan semakin besar jugalah sumbangan yang dibuat oleh peniaga kepada negara. Sepatutnya para peniaga ni mereka perlulah berasa bangga kerana mereka berkemampuan untuk membayar cukai yang banyak. Jadi sekiranya seorang peniaga dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh LHDN, maka bolehlah kita anggap bahawa individu tersebut adalah peniaga yang bijak serta bertanggungjawab. Tapi apa syarat-syarat tu? Sebut syarat-syarat ni macam nak meminang pula. Itulah. Okey, sebenarnya ada beberapa syarat yang perlu peniaga patuhi. Antaranya ialah mereka perlulah melaporkan pendapatan jualan mereka ataupun perkhidmatan yang mereka terima secara tahunan. Okey, ini termasuklah melaporkan belian dan juga perbelanjaan serta menyimpan rekod kunci kira-kira termasuk dalam termasuk menyimpan rekod yang berkaitan dengan potongan cukai dan juga rebate. Okey. Seterusnya peniaga yang bijak mereka akan menyimpan dokumen, merekod dan juga mengakaunkan perniagaan mereka selama 7 tahun bagi tujuan semakan audit LHDN sekiranya adalah. And then syarat yang seterusnya ialah mereka bolehlah mendapatkan khidmat akauntan yang bertauliah ataupun ejen cukai yang berlesen untuk menyediakan akaun perniagaan dan menguruskan hal ehwal percukaian peniaga. Okey, antara syarat lain ialah para peniaga perlulah sentiasa mematuhi notis bayaran ansuran CP500 yang dikeluarkan oleh LHDN. Dan seterusnya bagi syarat yang terakhir, mereka perlulah memaklumkan kepada LHDN secara bertulis sekiranya berlaku penamatan perniagaan
ataupun berlaku pertukaran ahli perkongsian syarikat. Baik, itu antara syarat-syarat yang perlu dipatuhi lah. Tapi kan Tuan, selalunya kalau kita sebut tentang kalau mereka berpendapatan penggajian ni, selalu masalahnya ialah EA form dan sebagainya. Jadi itu semua memang sangat mudah lah untuk diselesaikan sebab kita ada rekod, kita ada HR yang membantu, majikan mungkin yang ada rekod untuk pembayar cukai. Tetapi kita nak tahu juga, kalau peniaga ni kadang-kadang kan dia buat sendiri. Jadi apa masalah-masalah percukaian yang sering dihadapi oleh peniaga? Okey, antara masalah percukaian yang sering dihadapi oleh peniaga adalah masalah utama ialah masalah dokumen lah. Di mana dokumen transaksi perniagaan mereka tidak simpan. Ataupun sekiranya mereka simpan, ianya tidak disimpan secara tersusun dan juga teratur. Masalah ni memang tak boleh nak bincang, sangat kritikal. Seterusnya adalah masalah dari segi bukti pelepasan yang dituntut. Okey, kadang-kadang benda tu tak ada, bukti tu tak ada ataupun bukti tu hilang. Okey, itu antara masalahnya. Seterusnya, masalah yang ketiga ialah peniaga tidak tahu bagaimana untuk membuat pengiraan cukai. Selalunya mereka ni macam mana confused lah. Confused. Sebab dia orang ingat macam ni tau. Konsep dia ingat bila dia bayar cukai tu seolah macam dia isytihar cukai seolah macam dia kena bayar cukai. Tapi sebenarnya konsep tu salah. Raifah faham kan? Maksudnya kalau kita buat pengisytiharan tu, maksudnya tak semestinya kita kena bayar cukai. Betul. Kita kena lapor lah. Kadang-kadang kita boleh dapat lebihan sebab ada pelepasan-pelepasan lain kan? Ya, betul. Okay. Seterusnya ialah peniaga dia tak faham bagaimana pelepasan tu boleh dituntut. Sebagai contoh, dia ada beza antara, sebab ini peniaga, kita cerita pasal peniaga sekarang ni, dia tuntut pelepasan sama ada dia macam dia menyewa rumah, dia duduk rumah, dia menyewa rumah, dia anggap benda tu macam sewa rumah ni boleh dituntut ke, dia cakap macam tu. Sebenarnya dia ada beza antara sewa rumah dengan rumah sewa. Kan? Sebab apabila rumah sewa dia terlibat dengan, dia bukan dianggap sebagai pelepasan, dia anggap benda tu sebagai belanja yang boleh dituntut. Jadi dia ada beza dekat situ. Okey, seterusnya para peniaga tidak mematuhi notis bayaran ansuran CP500 yang menyebabkan mereka dikenakan penalti dan juga kompang. Dan yang terakhir ialah mereka tidak dapat mengenal pasti perbelanjaan, sama ada perbelanjaan tersebut boleh dituntut atau dibenarkan ataupun tidak dibenarkan. Berkenaan dengan perbelanjaan ini, insya-Allah kita akan bincangkan lebih mendalam dalam slot yang akan datang lah. Baik, untuk anda yang baru bersama-sama dengan kami, kita dalam program Klinik Cukai dibawakan bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Kita ada Tuan Syamsul Sofian Ahmad Anwar, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Klang, dan kita berbicara berkaitan dengan peniaga yang bijak. Baik, kalau kita sebut masalah utama tadi tu yang dikatakan tak boleh nak bawa bincang dan sebagainya tu kan. Itu nanti kita nak tahu ni apa yang kena rekod dan sebagainya. Tapi sebelum tu, tadi kita ada sebut CP500, CP500. Apa benda CP500 ni Tuan? Okey, CP500 ni konsep dia sama dengan potongan CCP bagi pendapatan penggajian. Di mana CP500 ni adalah notis bayaran ansuran sebanyak 6 kali mulai bagi bulan Mac setiap tahun bagi pembayar cukai yang mempunyai sumber pendapatan selain daripada penggajian. Maksudnya pendapatan perniagaan dan pendapatan sewa dan hasil daripada pendapatan royalty. Jadi peniaga yang bijak mereka akan mematuhi amount ansuran yang telah dianggarkan oleh LHDN bagi mengelakkan bayaran cukai secara bukal ataupun secara sekaligus. Dan sekiranya anggaran cukai ansuran CP500 ini tidak mencukupi, peniaga hanya perlu membayar jumlah yang terkurang sahaja semasa penghantaran PNCP bagi tahun yang berikutnya. Sekiranya jumlah ansuran yang dibayar melebihi jumlah cukai yang kena dibayar, peniaga boleh membuat tuntutan balik ke atas lebihan bayaran tersebut.
Okey, dia sama juga macam kalau kita pendapatan pergajian macam itulah Ya, betul. Saya memang tertarik dengan masalah utama yang Tuan sebut tadi yang tak boleh nak buat bincang ialah pasal tak ada penyimpanan rekod dan sebagainya. Okey. Ya, Ataupun kalau ada tak lengkap, tak teratur, bersepah. Jadi kalau sebut tentang rekod ini, rekod macam mana yang saya nak kena simpan ni? Okey, apabila kita bercakap berkenaan dengan penyimpanan rekod, penyimpanan rekod ni ianya melibatkan mewujudkan rekod-rekod yang mencukupi untuk semua transaksi perniagaan. Itu satu. Yang kedua, penyimpanan rekod ini melibatkan pengendalian rekod sepanjang tahun. Okey? Dan yang terakhir, penyimpanan rekod ini perlulah menyimpan rekod tersebut perlulah disimpan sepanjang tempoh masa yang diperlukan. 7 tahun lah maksudnya kalau kita kena simpan. Ya, betul. Tapi kita mungkin boleh bagi tips juga. Kadang-kadang dia kata alah simpan 7 tahun receipt apa semua terkeluar, hilang kan. Jadi sebenarnya kita boleh juga simpan menerusi gambar, lepas tu kita email pun semua tu boleh tuan boleh diterima Ya, boleh. Sebab sekarang ni zaman teknologi moden kan. So kita boleh simpan dalam thumb drive. Kita boleh simpan dalam CD. Ya. Macam tu. Dan kadang-kadang ada yang kata alah hai kita berniaga kecil-kecil je kot, tak payahlah nak simpan-simpan ni, lainlah company-company besar ni. Kenapa kena simpan rekod-rekod yang mencukupi dan teratur ni tuan? Okey, penyimpanan rekod yang teratur adalah merupakan amalan perniagaan yang baik. Kenapa baik? Saya cakap. Okey, kerana apabila maklumat tersebut sekiranya disimpan secara baik, peniaga tersebut boleh memantau kemajuan perniagaan mereka. Sama ada perniagaan mereka tersebut rugi ataupun untung. Dan perniagaan tersebut, orang kata apa, mereka boleh dapat menentukan sama ada tahun berkenaan mereka rugi ataupun untung. Dan apabila tiba masa untuk mengisi borang cukai pendapatan, maklumat yang diperlukan telah sedia ada. Jadi mereka kerja mereka akan jadi lebih mudah lah. Dan apabila LHDN memilih kes untuk diaudit, rekod yang cukup dan teratur, maka gangguan yang kita akan terima agak minimum. Jadi kita akan, maksudnya macam ni, saya mudahkan peniaga mudahkan saya. Macam itulah. Win-win situation di situ Ya, betul. Dan juga tadi kita dah sebutlah 7 tahun. Tapi nak tahu juga ni, rekod-rekod perniagaan dan buku-buku ni berapa lama nak disimpan? Macam mana nak dikira? Bulan berapa ke? Ada suku-suku ke atau macam mana? Okey, rekod-rekod dan juga buku-buku akaun perlu disimpan untuk tempoh 7 tahun dari akhir tahun kalender, iaitu di atas apa-apa pendapatan perniagaan yang dilakukan. Tetapi sekiranya terdapat rayuan terhadap taksiran tersebut, maka rekod dan juga buku-buku akaun yang relevan perlulah disimpan sehingga rayuan tersebut selesai. Sebagai contoh, Encik Kamal menjalankan perniagaan subkontrak dan menutup akaun pada 31 Disember. Akaun bagi perniagaan subkontrak bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 perlulah disimpan untuk tempoh 7 tahun, iaitu sehingga tahun 2026. 7 tahun. Okey. Jenis rekod yang seharusnya disimpan dan kaedah penyimpanan itu sendiri, ada cadangan tuan? Pada asasnya, peniaga perlu menyimpan rekod yang mencukupi untuk mengira untung rugi perniagaan dan juga perbelanjaan yang dilakukan untuk mengesahkan akaun perniagaan tersebut lah. Okey, rekod-rekod perniagaan yang perlu disimpan adalah seperti berikut. Yang pertama, satu set buku akaun yang lengkap bagi merekod semua transaksi perniagaan, penerimaan perniagaan dan pembayaran perniagaan. Okey, buku-buku akaun tersebut termasuk buku tunai, buku ledger jualan, ledger belian dan juga ledger am. Jenis buku yang perlu disimpan tersebut bergantung kepada jenis ataupun saiz perniagaan ataupun aktiviti yang dijalankan oleh peniaga. Okey, yang kedua, dokumen sokongan. Dokumen sokongan seperti invoice, penyata bank, slip bayaran masuk, pangkal cek, resip bayaran, rekod bayaran gaji,
dan salinan resit yang dikeluarkan hendaklah disimpan untuk mengesahkan jumlah-jumlah dalam buku-buku akaun tersebut. Dan buku dan rekod perniagaan sama ada dalam bentuk bertulis ataupun elektronik hendaklah cukup dan lengkap bagi menerangkan transaksi serta membolehkan akaun untung rugi atau lebihan atau kurangan pendapatan dan kunci kira-kira yang betul dan laksana disediakan. Okey, jika komputer digunakan bagi merekod transaksi dokumen tersebut, sumber asal seperti invoice dan resit hendaklah disimpan dengan baik. Jadi dokumentasi sistem termasuk buku panduan perakaunan, carta dan kod akaun hendaklah dikendalikan secara bersistematik dan juga berterusan. Okey. Dan seterusnya, rekod dan buku-buku akaun bolehlah ditulis dalam bahasa kebangsaan ataupun bahasa Inggeris. Namun, jika rekod atau buku-buku akaun ditulis dalam bahasa lain, contohnya dalam bahasa Cina, peniaga hendaklah menyediakan terjemahan bertulis apabila diminta oleh LHDN. Kena terjemah lah ya. Nanti kalau tak faham pula ya. Ya, betul. Baik Tuan, boleh huraikan tak contoh rekod-rekod perniagaan secara ringkas? Okey, antara rekod-rekod perniagaan tersebut adalah seperti rekod jualan, di mana jualan meliputi ambilan stok untuk kegunaan persendirian atau keluarga serta barang atau perkhidmatan yang diberi kepada orang lain secara pertukaran dengan barang ataupun perkhidmatan. Itu berkenaan dengan rekod jualan. Okey, yang kedua ialah resit. Jika perolehan kasar perniagaan selama setahun melebihi 150,000 daripada jumlah jualan barang dagangan ataupun melebihi 100,000 daripada pemberian perkhidmatan, resit yang dikeluarkan hendaklah mempunyai nombor siri. And then resit untuk perbelanjaan kecil yang dilakukan ataupun mungkin sukar diperolehi bagi kes sedemikian, rekod mengenai maklumat berikut perlulah disimpan. Yang pertama adalah rekod daripada tarikh perbelanjaan dilakukan, rekod berkenaan amount yang dibayar dan rekod berkenaan dengan tujuan perbelanjaan tersebut dilakukan. Seterusnya berkenaan dengan penyata bank, di mana semua penyata bank ataupun buku simpanan bagi akaun di mana wang dikreditkan atau dikeluarkan untuk tujuan perniagaan perlulah disimpan. Dan akaun yang berasingan untuk tujuan perniagaan dan tujuan persendirian haruslah digunakan. Jika akaun yang berasingan tidak digunakan untuk perniagaan adalah sukar untuk kita kena pasti transaksi tersebut sama ada ianya untuk tujuan peribadi ataupun perniagaan. Seterusnya adalah berkenaan dengan stok, di mana pada akhir tempoh perakaunan, pengiraan stok fizikal hendaklah dibuat bagi menentukan kuantiti dan stok di dalam tangan. Okey. Senarai penghutang ke pemiutang ke tu pun kita kena simpan ke Tuan? Ya, yang tu juga kita perlu asingkan rekod tersebut, penghutang dan pemiutang, dan juga sama ada ianya adalah untuk tujuan perniagaan ataupun bukan perniagaan ataupun ianya tiada kaitan dengan perniagaan. Dan seterusnya jadual-jadual susut nilai dan juga yang terakhir yang paling penting juga ialah penyata untung rugi dan juga kunci kira-kira. Okey. Kalau lah misal kata peniaga ni gagal, dia tak simpan semua rekod ni, apa yang akan terjadi? Okey, bagi peniaga yang gagal menyimpan rekod yang mencukupi, akan menyebabkan peniaga tersebut sama ada perniagaan pelingkan tunggal atau perkongsian, mungkin LHDN akan minta supaya akaunnya diaudit oleh akaunten yang bertaliah atas tanggungan individu ataupun perkongsian tersebut sendiri. Okey, bagi pendapatan tercukai individu berkenaan bolehlah ditentukan mengikut pertimbangan LHDN dan taksiran yang dibangkitkan akan dilakukan dengan sewajarnya lah. Okey, yang terakhir ialah individu ataupun rakan kongsi kita boleh dakwa di bawah
akta di atas kegagalan menyimpan rekod, dan jika disabitkan kesalahan, bolehlah dikenakan denda tidak kurang daripada RM300 dan tidak lebih daripada RM10,000, atau boleh dipenjarakan tidak lebih tempoh 1 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Baik, Tuan, mungkin ada sedikit pesanan lah kepada pendengar yang nak menjadi peniaga yang bijak ni, seperti topik kita hari ini. Okey, segala kemudahan pendidikan, kemajuan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan juga keamanan yang kita kecapi merupakan hasil sumbangan daripada peniaga dan juga kita semua, dan setiap sen sumbangan tersebut adalah demi negara kita Malaysia yang tercinta. Jadi untuk makluman para pendengar, berhubung Perintah Kawalan Pergerakan, tarikh akhir penghantaran borang EBE untuk individu makan gaji adalah pada 30 Jun 2020, manakala bagi borang EB untuk individu yang menjalankan perniagaan adalah pada 31 Ogos tahun 2020. Jadi jangan tunggu sehingga saat akhir, jom klik hasil sekarang untuk lapor dan isytihar pendapatan perniagaan anda. Anda boleh menjadi peniaga bijak dalam menguruskan rekod perniagaan dan pencukaian. Ini memudahkan anda untuk membuat rujukan ketika mengisi borang dan persediaan sekiranya anda diaudit oleh LHDN. Gunakanlah e-filing kerana ianya mudah, cepat dan selamat, dan sekiranya ada sebarang pertanyaan lanjut, bolehlah hubungi kami di Hasil Care Line di nombor 0389111000 ataupun melayari portal rasmi LHDN di www.hasil.gov.my. Baik Tuan, sebelum tu ada juga yang tanya ni, adakah buka pejabat LHDN? Sebab katanya senang berdepan-depan, cakap depan-depan. Okey, untuk masa sekarang mulai 1 Jun ni memang kita dah buka. Waktu perkhidmatan kita daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 4 petang. Dan kita buka daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Tapi ada ni ke SOP-SOP yang perlu dipatuhi? Macam kena pakai pelitup muka ke atau macam mana? SOP tu memang kita memang kena ikutlah. Maksudnya kalau pembayar cukai nak berurusan dengan LHDN, mereka perlulah pakai face mask, and then perlu menggunakan hand sanitizer, dan LHDN pun kita ada ambil suhu di depan pintu masuk, dan perlu scan jugalah, scan yang ambil rekod kedatangan. Baik, ada juga yang tanya ni, dia minta tolong tanya, dia kata adakah kanak-kanak dibenarkan untuk masuk ke premis LHDN? Kanak-kanak tu dia bukan pembayar cukai kan. Jadi kalau boleh kita nak elakkan benda tu lah. Sebab dalam tempoh PKP ni kita nak elakkan syarat SOP tu kita kena patuh lah. Jadi tak boleh lah kalau misalkan kau dah teruk sangat nanti kita budi bicara lah nak minta masuk ke dan sebagainya. Baik, terima kasih tuan bersama-sama dengan kita berkongsi tentang pengguna ataupun peniaga yang bijak ni. Kita harap ramai akan menyimpan rekod-rekod ni lah, sebab selalu memang tak simpan. Jangan kata peniaga, kita yang biasa ni pun selalu terlupa kita seketika nak simpan. Ya, betul. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Syamsul Sophian Ahmad Anwar, Pegawai Perhubungan Awam Cawangan Klang, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, bersama-sama dengan kita untuk program Klinik Cukai yang dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ayo kita laksanakan